Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, first kali saya nak minta maaf kerana minggu lepas saya tidak mengeluarkan video sebab saya dah start bekerja, jadi agak sibuk sikit. So minggu ni saya akan keluarkan video dan kali ni saya nak share kepada tuan-tuan barang-barang yang saya guna untuk membuat video YouTube. Okey, so saya akan tunjuk dulu barang yang saya guna, lepas tu saya akan explain kemudian. So yang first kali, yang utama sekali yang perlu ada saya pakai adalah action camera, dan yang ni adalah GoPro Hero 7 Black. Ok, and then yang kedua memory card yang untuk dipakai pada GoPro, dan saya menggunakan memory card Samsung 128GB. Ok, kenapa saya pakai 128GB? Saya akan explain. And then yang ketiga bateri untuk GoPro. Saya akan menggunakan at least 2 biji bateri. Satu masa saya guna untuk rekod, dan satu lagi saya spare. And then yang keempat adalah charger bateri untuk bateri GoPro. Okay. And then kabel charger untuk GoPro, dan juga power bank. Saya mesti akan spare at least satu power bank. Kadang-kadang macam trip banyak hari saya mungkin akan menggunakan 2 power bank, tapi at least kena ada satu power bank. And then yang last sekali, yang ni adalah chest strap. Yang ni untuk saya letakkan GoPro pada bahagian dada saya. Ok, dan satu lagi saya menggunakan kamera yang saya gunakan sekarang ni, dan saya akan tunjuk kemudian. So first, action camera GoPro yang saya pakai, selalunya video saya akan record dalam 60 frame per second, and then saya akan render kepada 30 frame per second. Apa maksud render tu? Mungkin ada daripada tuan-tuan yang mungkin tak tahu apa maksud render tu. Ok, render ni contoh macam saya setting selalunya Full HD lah, 180 Full HD, and then 60 frames per second. Saya rekod dalam 60 frame per second. Lepas tu bila dah habis compile semua satu untuk buat video tu, saya edit di komputer. Edit. Lepas siap dah edit, kita nak save keluar daripada software tu, itu maksudnya render. Saya akan render kepada 30 frame per second. So semua, kebanyakan, boleh kata semualah video saya dalam YouTube adalah 30 frame per second. Tapi kenapa saya rekod 60 frame per second dan bukan direct 30 frame per second? Ok, sebenarnya macam ni. Dalam video-video mancing saya, kadang-kadang saya ada nak guna aksi slow motion. So sebab tu, kalau kita rekod 60 frame per second, bila masuk render ke 30 frame per second, so video 60 frame per second tu saya boleh buat slow motion 50%. Maksudnya separuh dia slow. Contoh kalau video 2 second, bila 50% slow ni dia akan jadi 4 second. So kalau 60 frame per second, bila saya dah slow 50%, maksudnya dia bagi 2, dia akan bertukar kepada 30 frame per second. So masa saya render tu, yang action line 30 frame per second dan juga slow motion daripada 60 dia jadi 30 frame per second, dia akan matching sama. Saya tengok ada beberapa YouTuber yang rekod video dia keluar dekat YouTube 60 frame per second, tapi bila dia guna 60 frame per second yang sama, dia buat slow motion, so dekat part slow motion tu dia akan jadi macam 30 frame per second, jadi tak berapa matching. Contoh dia tengah action benda-benda lain 60 frame per second, kita nak buat smooth, tiba-tiba masuk dekat slow motion,
jadi macam agak sangkut sikit. So dia tak berapa matching. So yang paling saya cadangkan, paling mudah lah, 60 frame per second kita record. So walaupun kita nak keluar 30 frame per second, at least kita ada backup, senang untuk aksi-aksi slow motion dia akan matching. Mungkin ada setengah orang dia suka record 24 frame per second. Bukan tak boleh, okey, senang, boleh je. Cumanya kalau 24 frame per second kita record, bila nak render pun 24 frame per second. Tapi ada, saya tengok video dia gunakan 24 frame per second tu, dia buat slow motion. So dia akan jadi macam daripada 24 frame per second tu masuk ke slow motion jadi 12 frame per second, sebab dia dah slowkan half. So jadi lagi tak over matching. Tapi kalau nak matching 24 frame per second, bila record slow motion dia perlu record 60 frame per second. Lepas tu bila dia slow, dia perlu slow 40 frame per second, 40%, 60 frame per second, slow motion 40%, dia akan jadi balik 24 frame per second, baru dia akan matching. Tapi kalau guna 24 frame per second ni, dia macam lambat sikit lah. Contoh sila kita record 24 frame per second, tapi bila nak pergi rakam untuk buat slow motion, kena ubah setting balik ke 60 frame per second, baru dia akan matching. So dia jadi macam banyak kerja sikit lah nak kena adjust setting. Sebab tu saya pilih, saya record 60 frame per second, lepas tu render 30 frame per second. So walaupun dalam contoh dalam 10 scene tu mungkin 2 scene saya nak guna untuk slow motion, yang lain adalah scene biasa. Walaupun 60 frame per second, bila saya render ke 30 frame per second, dia akan padan lah. Daripada 60 tu dia akan buang setiap selang 1 frame, dia akan jadi 30 frame per second balik. So dia agak lebih stabil. So setting ni memang sangat mudah untuk buat aksi dan juga slow motion, dia boleh matching. Sebab tu saya rekomenkan record 60 frame per second, render kepada 30 frame per second untuk slow motion. Kalau anda tak perlukan slow motion, kalau nak record whole video 60 frame per second, tak ada masalah. Kalau anda nak 60 frame per second juga, kalau nak sesuai guna aksi untuk slow motion, anda perlukan 120 frame per second, baru dia akan matching video 60 frame per second. And then memory card 128GB. Kenapa saya guna 128GB? At least saya cadangkan 64GB lah, tapi saya guna 128GB sebab okey, masa memancing ni, kalau kita record bila ada strike ikan, kita main, itu memang mudah. Maksudnya bila kita dah strike ikan, baru kita on GoPro. Yang tu memang mudah lah untuk buat. Tapi yang susah sekali scene nak dapat ketika strike ikan. Maksudnya kita perlu record sebelum ikan tu makan kita punya umpan, lepas tu kita strike. Yang tu agak susah nak dapat. Jadi selalunya saya akan record tanpa henti. Maksudnya saya akan on, start mancing, start mancing, sampai agak dah nak rehat apa, saya akan off. Sebab saya nak dapatkan scene ketika ikan makan hook tu. Yang tu memang susah nak dapat. Sebab tu saya perlukan memory card 128GB. So at least daripada pagi sampai ke petang tu, kalau saya record, saya on sentiasa tu memang cukup. 64GB pun saya rasa masih cukup, tak ada masalah. Tapi kalau nak guna bawah daripada tu, 32GB ke apa ke, boleh, bukan tak boleh. Cuma dia kena ada skill sikit. Contoh macam saya nak start mancing, saya on camera, saya main agak 10 minit, 15 minit saya record, tak ada apa, saya off. Lepas tu saya cuba padam balik lah. Kalau agak scene tu tak berapa cantik, saya padam sebab nak jimat, nak bagi muat dengan memory card yang kita pakai tu. So sebab tu kalau pakai yang lagi panjang, senang, tak ada masalah, saya on saja. Sebab kalau kadang-kadang kita nak main on off tu, kita tak perasan. Kita ingat kita dah on, tapi dah strike ikan, tengok-tengok, alamak, terlupa nak on. Dulu masa awal-awal dulu saya kerap kena macam tu. So jadi kita rugi, ada terlepas kita punya scene yang agak berharga tu. So saya akan pakai yang memori lebih besar. Okey, seterusnya bateri GoPro saya pakai 2. Okey, yang ni related sekali dengan charger, power bank dan juga kabel. Satu bateri saya akan pakai dan saya akan on sentiasa untuk record. Satu lagi saya standby.
Dan bateri ni kadang-kadang boleh record direct dalam sejam lebih macam tu. And then bila dah habis, saya akan pakai bateri yang kedua. Dan satu lagi ni saya akan cas. Bila habis saya akan rotate macam tu. Yang dah habis tu cas, yang fully cas saya pakai. Bila dah habis saya akan rotate. Macam dulu saya pernah pakai GoPro, saya sambung direct kepada power bank sebab nak bagi bateri tu tak nak kurang. So sebab saya nak record sentiasa dari pagi sampai ke petang. Cara tu boleh, tapi dia membuatkan kita punya GoPro tu jadi lama-lama cepat panas. Tambah kita manci di bawah matahari kan, dia jadi panas. And then bila dah panas ni kadang-kadang dia hang. So bila dah hang tu kadang-kadang kita tak tahu dia record ke tak. So benda tu mendatangkan masalah. And then satu lagi, dia akan membuatkan bateri cepat rosak. Rosak dia macam mana? Bateri ni dia akan cepat kembung kalau kita pakai direct dengan power bank. Bila dah kembung sampai satu tahap tak boleh awak masuk dalam GoPro tu. So kena tukar bateri lain. So the best, lepas saya dah buat macam pakai direct tu, saya decide saya pakai macam biasa, satu bateri, satu lagi cas. Bila dah habis saya akan rotate. Okey, seterusnya chest strap. Dulu saya pernah cuba 3 posisi memancing. First saya pernah pakai aksesori yang lekat dekat topi. Masa dulu saya pakai GoPro Hero 4 Station yang tu kecil lah. So bila saya pakai dekat topi ni dia senang. Dia punya view tu nampak agak okey lah, cantik lah. Cuma bila kita pusing sana sini kadang-kadang viewer tengok dia kata pening lah, selalu pusing sana sini sangat kan. So bila dah start pakai GoPro Hero 7 ni, bila bubuh kat topi dia jadi macam lebih berat sikit lah. So saya akan pakai jenis chest strap. Ada satu lagi banyak orang pilih yang jenis gantung dekat leher tu kan, yang macam plastik tu. Yang tu saya pernah beli, saya pernah try, tapi saya takut sikit nak pakai yang tu. Sebab apa? Sebab dia tak berapa grip. Dia ada dekat sini. Kadang-kadang kita takut main dengan ikan ke apa, takut dia terkeluar, jatuh ke dalam laut, dah satu risiko. And then satu lagi, benda tu dia nipis, dia mudah patah. So saya tak berapa suka pakai tu. So paling safe, paling selamat, paling kejap, saya menggunakan chest strap ni. So yang cover ni memang original, datang sekalian dengan GoPro. Yang ni saya beli tambahan lah. Pakai yang ni memang grip. Mungkin ada setengah tak suka pakai ni sebab dia kata tak berapa selesa, sebab dia duduk dekat badan lah. So kita akan rasa something dekat badan, dah akan membuatkan tak selesa. Tapi benda tu sebenarnya tak ada masalah, sebab mungkin kita tak biasa. Tapi bila dah lama-lama kita biasa, benda tu tak jadi isu. Okay, so jadi grip dekat sini, dia punya action kita bermain dengan ikan memang best, cukup view. Dan saya pakai Hero 7 ni paling utama sekali, saya menggunakan setting super wide. Dia dekat sini dia ada 3 jenis setting. Satu linear ni di mana view dia biasa tapi dia agak jauh sikit, so dia tak ada kesan melengkung. And then satu lagi dia akan set kepada wide. Wide tu kita akan nampak lebih luas, tapi dia melengkung sikit. Dan super wide tu lagi lebih luas, kita boleh nampak lagi banyak benda. Dan efek melengkung ni dah terbiasa trend orang tengok aksi dalam video yang agak curve sikit. Curve tu disebabkan mana-mana kamera yang mempunyai wide kamera ni, dia akan ada kesan macam tu lah. Contoh kalau macam kamera-kamera digital yang videographer dia guna tu, macam Canon ke apa kan, dia akan ada function auto correct. So asalnya daripada curve, dia akan auto correct bagi jadi agak straight. Tapi dekat hujung-hujung ni kita akan nampak sedikit kesan lah. Dia takkan perfect tapi ada sedikit kesan. Tapi GoPro dia memang membiarkan scene yang agak curve tu, sebab benda tu dia memang trend untuk action camera. Tapi benda tu memang okey lah kalau kita nak fight dengan ikan tu. Dia punya kesan tu memang best. Super wide setting memang paling recommend lah. Okay, and last sekali saya akan tunjukkan kamera lain yang saya guna adalah kamera Canon yang saya tengah rekod ni. Okay, sekarang saya dah tukar kamera ni dan saya rekod menggunakan GoPro saya. And then kenapa saya perlu pakai kamera ni? Sebab GoPro dia kalau cahaya bawah matahari memang sangat cantik lah. Tapi bila dia dalam keadaan low light, GoPro memang dia punya video quality low light memang sangat-sangat teruk. Sebab tu saya decide untuk pakai kamera jenis macam ni. Kalau dulu mungkin orang kenal DSLR lah. Macam sekarang ni teknologi dah berubah.
dia menggunakan kamera jenis mirrorless camera, dia tanpa menggunakan cermin yang ada dalam DSLR. So kamera yang saya pakai ni adalah Canon EOS RP. Yang ni adalah full frame camera, dan lens yang saya pakai adalah Canon RF 24mm zoom ke 105mm. So zoom kamera ni memang sangat berguna. Macam 24mm saya boleh guna untuk rekod diri saya. Macam video saya kebanyakan masa starting tu saya akan rekod guna pakai ni lah. So dia nampak lebih profesional, kualiti gambar pun lebih better. And then bila atas boat, kalau macam saya nak rakam member daripada jauh ke, ataupun saya nak rakam scene-scene yang agak jauh, saya boleh menggunakan zoom untuk dapatkan gambar yang lebih dekat. Okay, kamera ni mahal lah. Yang macam kamera yang saya pakai ni dia bernilai dalam 10,000 lah. Body dan juga lens memang agak mahal. Macam sebelum ni saya pakai kamera Canon M50. M50 tu dia bukan full frame camera, dia APS-C camera. Dia punya sensor lebih kecil. Kalau full frame dia punya sensor lebih besar, so gambar lebih better. Kalau APS-C ni dia punya sensor tu lebih kecil dan kamera dia lebih ringan. So kalau nak pakai kamera jenis macam ni, saya cadangkan pakai jenis APS-C. APS-C ni dia kecil, ringan dan senang kita nak bawa, nak rekod ke apa ke. Macam kalau full frame camera ni, dia punya body kalau mirrorless memang agak ringan, tapi dia punya lens ni memang sangat berat. Lens ni kalau tak silap saya hampir 700 gram lah. Kalau body ni dalam 400 gram lebih. So bila dah combine ni dia jadi sekilo lebih yang saya pegang ni. Okay, so dulu saya pakai kamera M50 memang agak cantik agak kualiti. Tapi saya cuba upgrade kepada full frame camera sebab saya cuba nak ke arah lebih profesional, video yang lebih baik apa semua. So saya decide pakai Canon EOS RP. EOS RP ni antara brand Canon full frame yang paling murah lah untuk body. Lens ni harga lebih kurang okey lah. And then saya akan pakai microphone, directional microphone. Saya akan attach dengan kamera ni. Okay, sebab apa saya pakai microphone ni? Okay, contoh kalau macam saya nak rekod diri saya, mikrofon ni dia direct dengan muka. So benda yang dia rekod dekat dengan dia ni dengan jelas. Lepas tu kalau sound-sound yang keliling dekat luar ni dia kurang jelas. So dia akan fokus kepada suara kita saja. Kalau saya tak pakai kamera mikrofon ni, dia akan rekod sekeliling. Contoh macam GoPro ni pun sama. Dia akan rekod sekeliling. Contoh kalau kita tengah bercakap, ada dengar bunyi air, ombak ke apa, dia akan rekod sekeliling, direct semua. So kalau pakai mikrofon macam ni, dia akan fokus dekat benda yang depan dengan kamera saja. Sebab tu saya pakai sekali dengan mikrofon ni. So dekat sini saya tak adalah nak cadang. Kalau nak buat YouTube, semua kena ada kamera macam ni juga. At least action kamera saja sudah cukup. Cuma macam saya dah buat video, macam sekarang ni video dalam rumah, kira indoor video lah. Kalau GoPro ni anda boleh perasan lah dia punya kualiti macam mana. Kalau low light ni dia agak terrible sikit, agak teruk sikit. Sebab tu saya at least spare kamera macam ni. Kalau saya nak buat video indoor dalam rumah, tutorial ke apa ke, memang ni memang 100% saya akan guna ni, saya tak guna GoPro. GoPro ni banyak untuk aksi bawah matahari lah. Tapi kalau macam nak starting, nak rekod benda lain, 100% GoPro okey je, tak ada masalah pun. Cuma kalau ikutkan saya nak rekod semua je pakai ni, tapi bila kita mancing agak tak sesuai macam mana nak pegang semua, sebab tu perlu GoPro. So kalau macam starting video ataupun waktu saya rehat, kawan-kawan strike, kalau saya sempat saya ambil kamera ni, saya rekod. So dia punya kualiti lebih better. Okay, untuk software editing untuk video yang saya buat, saya menggunakan Adobe Premiere Pro dan yang ni adalah version 2020. Okay, kalau saya nak explain pasal semua ni memang agak complicated lah, mungkin anda tak berapa faham. Sebab anda boleh lihat kat sini dia ada macam-macam function. So yang mana yang baru nak belajar edit video, saya cadangkan boleh bermula dengan menggunakan software yang ada pada mobile atau handphone. So kalau ingin ke arah yang lebih profesional, software ni adalah antara yang the best lah untuk edit video. So dekat sini dia boleh edit macam-macam lah. Contoh yang ni
Macam saya nak compile video-video saya letakkan dekat sini, combine. Dan function ni adalah untuk edit dia punya position ke, ataupun saya nak letak effect, nak cut ke, macam mana ke. Yang ni adalah untuk coloring. Dan software ni memang macam-macam lah boleh buat. Kalau nak letakkan grafik ke, atau nak edit audio sahaja. Ok, saya mengambil masa beberapa bulan lah untuk belajar software ni. Dulu first masa saya edit buka software ni pun agak bingung juga lah. So saya research di YouTube untuk belajar menggunakan software Adobe ni. Ok, jadi sebelum kita end video ni, saya nak umumkan pemenang RM100 untuk subscriber bertuah pada bulan ini. Ok, jadi pemenang bertuah untuk bulan ini, kita akan tengok siapakah pemenang bertuah bulan ini. Ok, jadi tahniah kepada Hadi JNA. Saya akan hubungi anda untuk menuntut hadiah RM100. Ok, jadi tahniah untuk pemenang. And then kita akan jumpa lagi next video, InsyaAllah. Assalamualaikum.